Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin Allahumma ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata. Ala kulli hal, kita sebenarnya dekat di hati masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Pada kali ini, anda akan bersiaran bersama dengan saya, Da'i Nizal, dan tajuk perbincangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru adalah tentang pengajian hadis, iaitu menoleh ketika solat. Saya ulang, menoleh ketika solat, di mana kita akan membicarakan tentang pergerakan dalam solat dan sebagainya. Ala kulli hal, perkara pertama yang saya nak highlightkan di sini adalah jom kita menjadi orang yang menyebarkan kebaikan di awal pagi dengan cara seperti mana yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh membuat panggilan di atas talian bebas tol kami, iaitu 1-800-88-1677, dan kalau ada soalan boleh terus juga hantar di nombor talian WhatsApp kami, iaitu 0111-1233-6480. Macam mana nak jadikan medan ilmu Tanyalah Ustaz ini sebagai satu akaun pahala kita di alam akhirat sana, dengan cara kita like Facebook Tanyalah Ustaz, dan pada masa yang sama kita kongsi Facebook Live kami, insya-Allah. Jadi hari ini saya tidak berkeseorangan. Saya persembahkan kepada anda panel kita, Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya kira ini merupakan gandingan kali kedua Ustaz ya, kita bersama, masya-Allah. Kali pertama saya dengan Ustaz membicarakan tentang sirah, iaitu kita membicarakan tentang sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga. Masya-Allah. Dan pada kali ini kita membicarakan tentang hadis, iaitu menoleh ketika solat. Hadirin sekalian, penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, sebelum kita terus mara ke udara membicarakan tentang pengenalan hadis menoleh ketika solat, ingin saya mengeluarkan sedikit tentang status terkini COVID-19. Dikemas kini 5 Oktober 2020. Kes baharu sebanyak 432 kes, kumulatif kes sebanyak 12,813, kes sedang dirawat sebanyak 2,336. Alhamdulillah, manakala kes sembuh harian sebanyak 57, jumlah discharge sebanyak 10,340, manakala jumlah kematian adalah sebanyak 137. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan, kemenangan kepada kita dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Ala kulli hal, mari bersama dengan saya dalam Tanyalah Ustaz, kita terus kepada pengenalan mengenai hadis menoleh ketika solat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Terima kasih Da'i Nizal, seluruh kru-kru yang ada bersama pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama di dalam program dan rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini akan memberikan kepada kita sedikit ilmu, biar ilmu itu sedikit, tetapi yang penting Da'i, kita dapat beramal dengan ilmu tersebut, kerana sesungguhnya beramal dengan ilmu itu adalah merupakan sesuatu yang dituntut di dalam Islam. Sebab itu ada dalam satu doa Nabi SAW, Rasulullah seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsil la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung darimu daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat, dan daripada hati yang tidak khusyuk, dan daripada jiwa yang tidak pernah kenyang-kenyang, dan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga doa yang kita pohon pada Allah ini dihindari dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan permintaan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perbincangan kita berkaitan tentang menoleh ketika solat. Ini diambil daripada hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, riwayat daripada Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu.
di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim, fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna absaruhum." Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma balu aqwamin, apa kena dengan suatu kaum ini, yarfa'una absarahum ila as-sama', mereka mengangkat akan pandangan mata mereka itu ke langit, fi salatihim, yang berada di dalam solat mereka." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menekankan hal tersebut. Sebab itu kata-kata yang disebut dalam hadis ini fashtadda qawluh, artinya baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap bukan dengan nada bergurau. Baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan nada yang serius, dan kemudian sesudah daripada itu Rasulullah menyambung au layan tahunna an dzalik hatta qala, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah mereka itu menghentikan akan perbuatan yang demikian, au la tukhtafanna absaruhum, ataupun pandangan-pandangan mereka itu akan dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iazu billah. Allah menjadikan mata kita ini mata yang tidak dapat melihat segala nikmat dan keindahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Daripada hadis inilah yang kita dapat mengambil tajuk dan topik perbincangan kita berkaitan dengan menulis ketika solat. Soalannya, kenapa kita tak boleh nak menulis? Salahkah kita untuk menulis? Subhanallah. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solat adalah merupakan ibadah yang tertinggi berbanding dengan ibadah-ibadah lain. Kalau kita nak bandingkan dengan puasa, nak bandingkan dengan haji, nak bandingkan dengan ibadah zakat, solat itu letaknya di atas. Sebab itu dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal Islam?" Apakah dia yang disebut dengan nama Islam? Apa itu Islam? Jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah." Jadi Rasulullah meletakkan susunan tertib itu nak menunjukkan tentang kepentingannya. Tidak akan diterima solat kita kalau kita tidak mengucap dua kalimah syahadah. Sebab itu syahadah itu permulaan dengan kita mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan daripada Allah. Sesudah daripada itu diletakkan martabat salat pada kedudukan yang kedua. Dan sebab itu kita pernah menemui sebuah hadis yang lain. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a." Jarak yang paling hampir di antara seorang hamba dengan Allah itu ketika mereka sujud. Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab sujud itu adalah sebahagian daripada ibadah salat. Yang kedua di antara kepentingannya, Rasulullah juga pernah bersabda, "As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hatamad-din." Sesungguhnya sembahyang itu adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang melaksanakannya, sesungguhnya dia telah mendirikan akan agama, membangunkan akan agama itu sendiri. Barang siapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya dia telah menghancurkan agama Islam itu sendiri. Subhanallah. Dan kemudian kalau kita tambah lagi cerita peristiwa Isra wal Mi'raj, itu berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai ke Sidratil Muntaha. Perkara yang dipersoalkan ataupun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berkaitan dengan ibadah solat. Jadi maknanya kedudukannya yang begitu rapat. Sebab itu tidak ada satu pun ibadah yang mana dalam keadaan payah itu mesti dilaksanakan, dalam keadaan kita mudarat pun mesti dilaksanakan, melainkan hanya berlaku kepada solat. Puasa, bab musafir, walaupun musafir ini lebih daripada 2 marhalah, boleh lagi untuk tidak berpuasa, tapi puasa itu adalah lebih baik, disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga ibadah haji, dia diwajibkan kepada mereka yang berkemampuan. Sama juga dengan bab zakah, berkaitan dengan zakat. Tapi bab solat, ketika sehat mesti dilaksanakan, ketika sakit pun mesti dilaksanakan, hatta ketika peperangan. Timbulnya salatul khauf, ya, sembahyang dalam keadaan takut, itu juga adalah merupakan perkara yang diwajibkan untuk kita melaksanakan ibadah solat. Artinya, solat ini adalah merupakan ibadah yang paling hampir kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru apabila kita berhadapan dengan Allah, takkanlah kita nak memandang ke tempat yang lain seperti mana kita berada di hadapan orang-orang yang besar. Kita berada di hadapan Perdana Menteri, di hadapan tuanku dan sebagainya, kita tak akan memandang ke atas. Tuanku tengah bercakap tu.
Jadi waktu itu kita mestilah berada dalam keadaan menghormati dan memuliakannya dengan memandang ke bawah. Begitulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Demikian adalah merupakan kita katakan pengenalan daripada Al-Fadhil Ustaz mengenai perbincangan tajuk kita pada hari ini, di antara keagungan solat itu sendiri dengan ditambahnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, ditambah lagi dengan kita katakan di dalam sesetengah perkara amal ibadah itu ada yang dimaafkan, ada yang diringankan, tetapi untuk solat dalam apa jua situasi, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menyuruh kita untuk melaksanakannya. Masya-Allah, tabarakallah. Ala kulli hal Ustaz, soalan pun dah mula masuk. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan soalan Facebook kita yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Pak Su Li Romli. Baik. Soalannya adalah, adakah menoleh dalam solat secara sengaja atau tidak disebabkan khusyuknya itu hilang atau wuduknya yang tidak sempurna? Sekian, terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Pak Li Romzi atas soalan tersebut. Apakah sebab yang menyebabkan kita menoleh pandangan kita itu? Apakah disebabkan kerana wuduk kita tidak sempurna ataupun disebabkan kerana khusyuk kita hilang? Jawapan yang diutarakan oleh para ulama tidak lain disebabkan oleh kerana hilangnya khusyuk kita ketika kita menunaikan solat tersebut. Dan pernah berlaku sebenarnya peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika memandang ketika menunaikan solat, baginda sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit. Dan sesudah daripada itu turun dalam surah Al-Mu'minun. Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang menunaikan solat dalam keadaan khusyuk. Mereka yang menunaikan solat dalam keadaan khusyuk. Bila turun ayat tersebut, baginda sesudah daripada itu tidak lagi melihat pandangan ke atas ataupun ke langit, kerana turunnya ayat tersebut untuk memberitahu, bukan untuk menyalahkan baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk memperingatkan akan ayat tersebut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan demikian berlakunya kerana tidak ada khusyuknya kita ketika menunaikan ibadah salat. Sebab itu dalam hal khusyuk ni ada beberapa perbincangan yang insya-Allah nanti kita akan lihat perbincangan tersebut, bagaimana kita nak melahirkan sifat khusyuk kita ketika kita menunaikan solat agar pandangan mata kita ini tidak berarah ke mana-mana tempat ataupun memandang ke atas ataupun ke tempat-tempat kiri ataupun kanan, supaya solat yang kita laksanakan itu dari sudut solat itu mungkin sah, tapi dari sudut pahalanya itu berkurangan berbanding dengan mereka yang melaksanakan ibadah solat itu dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan khusyuk, masya-Allah, tabarakallah. Demikianlah jawapan daripada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih saya ucapkan. Di sini saya nak highlightkan satu perkara. Betapa hebatnya orang yang beriman telah pun berjaya di awal pagi dengan cara saya nak quote kata-kata di mana ayat suci Al-Quran yang telah pun Ustaz bacakan kepada kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Masya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Mas Ripah Nur Jamain. Baiklah, soalannya adalah, ada dua soalan di sini saya kira. Pertama, bagaimanakah keadaan menoleh ketika solat yang boleh membatalkan solat seseorang itu? Keadaannya, adakah menoleh ke kiri dan ke kanan ketika solat merupakan gangguan bisikan daripada syaitan yang menyebabkan hilang fokus dan tiada khusyuk ketika dalam solat? Soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah, jika seseorang menolehkan mukanya hingga berpaling dadanya dari kiblat. Cantik soalan ini. Jika seseorang menolehkan mukanya hingga berpaling dadanya dari kiblat, adakah batal solatnya itu? Bagaimana jika melirik-lirikkan mata atau mengelingkan mata ke kiri dan ke kanan tanpa menolehkan muka? Adakah keadaan ini hukumnya makruh? Mohon pencerahan dari Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Puan Masrifah Nur atas soalan yang dikemukakan. Persoalan yang pertama iaitulah berkaitan dengan menoleh ketika solat.
apakah menulis ketika solat itu membatalkan ibadah solat tersebut, dan apakah yang dimaksudkan dengan menulis kiri ataupun kanan itu menunjukkan bisikan daripada syaitan. Baik, kalaulah sekiranya seseorang itu menunaikan sembahyang, dia menunaikan sembahyang Allahu Akbar, setelah mengangkat takbiratul ihram, waktu itu dia memandang ke arah kiri ataupun memandang ke arah kanan. Pada saat ketika itu, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya perbuatan itu dianggap sebagai satu pergerakan yang besar, sekiranya ia membuat suatu pergerakan, dia sebab dari sudut pergerakan ini dilihat dari sudut uruf, kebiasaan. Kalaulah sekiranya ia dianggap dikira sebagai suatu pergerakan yang besar, harakatun kathirah, suatu gerakan yang banyak, maka di dalam mazhab Asy-Syafi'i, sekiranya kita bergerak 3 kali dalam keadaan berturut-turut dalam sesuatu rukun itu, maka sembahyang akan terbatal. Ya, sekiranya ia dianggap sebagai satu gerakan yang besar sebanyak 3 kali berturut-turut, maka solat itu akan batal. Yang kedua, kalaulah sekiranya ia memandang, hanya sekadar memandang tanpa mengubah arah dadanya itu ke arah kiblat, dalam keadaan dadanya masih lagi berhadapan dengan kiblat tersebut, sembahyangnya sah, tetapi hukumnya adalah makruh. Perbuatan tersebut itu hukumnya adalah makruh. Baik, dalam hal tersebut, tadi soalan yang dikemukakan juga, apakah memandang kiri dan kanan itu adalah merupakan salah satu daripada gangguan-gangguan daripada syaitan. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat, dalam hidup kita ini di antara salah satu musuh yang akan berada dalam diri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa syaitan itu telah menjanjikan kepada manusia, khususnya orang yang beriman kepada Allah, kemiskinan dan kemungkaran. Artinya memang syaitan ini kerjanya adalah untuk membisikkan kita agar kita melakukan dosa. Di antaranya salah seorang syaitan, kita tak tahulah nak sebut seorang ataupun seekor syaitan ni, salah satunya ada syaitan yang disebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah khinzib. Jadi syaitan ini kerjanya apa dia? Kerjanya dia akan mengganggu manusia ataupun orang-orang yang sedang menunaikan ibadah solat tersebut, duk bisik. Dan di antaranya dia mengajar kepada kita supaya tidak khusyuk dengan memandang kiri, kanan, atas ataupun bawah ketika itu, ataupun mungkin menoleh kepalanya di sebelah kiri. Pada saat ketika itu sebenarnya dia sedang diganggu oleh syaitan, dan ini disebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Dia adalah merupakan satu kecurian yang dicuri oleh syaitan dalam ibadah solat kita. Artinya pada saat ketika itu syaitan mengganggu supaya pahala yang kita laksanakan ketika menunaikan ibadah solat itu semakin berkurangan, sekalipun solat itu diterima ataupun sah di sisi agama itu sendiri. Masya Allah. Kemudian ada satu lagi tadi soalan berkaitan tentang bagaimana hukum tentang memalingkan dada ketika menunaikan ibadah salat tersebut. Jadi kalaulah sekiranya sampai tahap ketika berpusing berpaling itu menyebabkan dada kita ini beralih daripada arah kiblat, itu sudah tentu akan membatalkan solat secara langsung. Ya, dalam keadaan demikian itu boleh membatalkan solat. Maka berhati-hati dalam kita melaksanakan amalan dan juga ibadah solat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab solat ini adalah merupakan amalan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, merupakan amal ibadah yang paling utama yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustaz, saya kira ada satu soalan di sini, boleh Ustaz terangkan kepada penonton sekalian mengenai perbezaan antara rasa khusyuk di dalam solat itu dengan batalnya solat itu? Dari sudut perasaan. Daripada sudut perasaan. Baik, bila kita bicarakan tentang persoalan perasaan dan juga khusyuk, bagaimana cara kita nak mengetahui yang kita itu khusyuk di dalam solat? Dan pertamanya, ilmu itu penting. Kalau ilmu kita tidak ada, maka kita tidak dapat nak membezakan macam mana amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang batal solat ni kadang-kadang dia tak faham takbiratul ihram, tidak ada niat semasa takbiratul ihram, ataupun tidak ada tamakninah ketika menunaikan ibadah solat pada rukun-rukunnya, khususnya di antaranya adalah rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya. Oleh kerana tidak ada tamakninah, sedangkan tamakninah itu juga adalah merupakan salah satu rukun di dalam sembahyang, maka sembahyangnya akan terbatal. Jadi tidak mungkin seseorang itu mengetahui yang dia solatnya akan terbatal melainkan apabila dia mengetahui akan ilmu tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan bab khusyuk di dalam solat ini, antara salah satu yang saya tertarik kata-kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat mengatakan kata-kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Lau khasha'al qalbu
la khasha'at jawarihuhu. Kalaulah sekiranya hati kita ini khusyuk, nescaya anggota badan kita juga akan khusyuk. Artinya tak akanlah berlaku kita memandang kiri ataupun kanan, dia tidak akan berganjak, badan kita akan berada dalam keadaan tenang semasa kita menunaikan ibadah solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cantik sebenarnya kata-kata daripada Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian, kita tawakuf seketika, kita berhenti, kita hadamkan ilmu yang telah Puan Al-Fadhil Ustaz berikan kepada kita. Kita kembali selepas ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah, tabarakallah. Pada pagi ini kita membicarakan tentang pengajian hadis, iaitu menoleh di dalam solat. Masya-Allah, satu pengajian yang sangat bagus. Betapa hebatnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita hatta di dalam amal ibadah itu sendiri ada disiplin yang tersendiri ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan bagaimanakah sepatutnya kelakuan kita, akhlak kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, saya teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan Facebook Muhammad Faizal bin Ahmad, insya-Allah. Soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Da'i dan Ustaz serta semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surau berhampiran dengan jalan utama. Satu hari berlaku kemalangan betul-betul berhampiran surau. Kebetulan kawan saya sedang solat sunat di tepi tingkap dan dia menoleh secara spontan lebih kurang dalam 3 ataupun 4 saat untuk melihat kejadian. Apabila ditanya, mana boleh toleh-toleh semasa solat? Lalu dia menjawab dengan yakin, baru satu pergerakan je. Macam itulah kita kebiasaannya, Ustaz. Kalau 3 pergerakan berturut-turut, barulah batal. Masya Allah. Bagaimana pandangan Ustaz berkenaan dengan situasi ini? InsyaAllah. Terima kasih kepada Muhammad Faizal Ahmad atas soalan yang dikemukakan berkaitan tentang hal tersebut. Pertama, melihat dalam keadaan dia sedang menunaikan ibadah solat pada waktu tersebut. Jika sekiranya, pertama saya tertarik dengan hal tersebut. Jika sekiranya saat ketika dia memandang waktu itu dan dia melihat berlakunya kemalangan, tidak ada sesiapa pun yang membantu, sedang orang yang kemalangan tadi berada dalam keadaan teruk ataupun berada dalam keadaan bahaya ketika itu, maka lebih utama untuk menyelamatkan nyawa orang yang sedang berada dalam keadaan berada dalam keadaan kemalangan, tidaklah ditimpa dengan musibah tersebut. Sebab pada saat ketika itu nyawa lebih diutamakan berbanding dengan amalan-amalan sunat yang sedang dilaksanakan ketika itu. Itu yang pertama. Poin yang kedua, pada saat ketika dia memandang ketika itu, apakah sembahyangnya itu batal? Jadi disebut tadi persoalannya baru sekali untuk memandang dan melihat ketika itu. Sebab itu saya perkatakan, jika sekiranya berlaku pergerakan sebanyak 3 kali berturut-turut dan pergerakan itu dianggap sebagai pergerakan yang besar, maka dalam sesuatu rukun, maka ketika itu sembahyang akan terbatal. Maka dalam hal tersebut, ketika dia sedang untuk menunaikan solat tersebut ataupun berada dalam keadaan solat, dia memandang ke arah kemalangan itu berlaku dan kemudian meneruskan solat tanpa berlaku perubahan pada dadanya daripada arah kiblat, maka sembahyangnya berada dalam keadaan sah. Ya. Jadi begitulah keadaan dan juga situasi yang berlaku dalam keadaan dirinya. Sembahyangnya apakah terbatal? Solatnya masih lagi tidak terbatal dan dia boleh meneruskan ibadah solat tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi itu adalah jawapan daripada Al-Fadhil Ustaz, menerangkan kepada kita melihat kepada situasi, Ustaz, ya. Masya-Allah. Baik. Kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Nizal dan Ustaz Firdaus Subuhi. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3.
Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Ustaz ya, kadang-kadang kita ni dalam sembahyang, bila sembahyang dia macam-macam lah yang datang. Kadang-kadang kunci hilang pun, kunci kereta tak ingat letak pun, masa tu dah ingat dah semua. Kadang-kadang semut pun ada dekat kaki pun, kita pun nak geraklah badan sikit kaki, nak takut semut tu apa ke pula nanti kan. Jadi soalan saya Ustaz ya, pergerakan yang bagaimanakah yang membolehkan kita ni supaya tidak terbatal solat kita dan tidak hilang khusyuk? Kerana apa? Kerana ini yang saya kata tadi ni, macam-macam dan telinga gatal dan sebagainya lah. Jadi bagaimana apa ni untuk mengikut hukum yang dibenarkan, pergerakan yang membolehkan solat kita tidak terbatal dan tidak hilanglah khusyuknya Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang sangat berkualiti daripada pemanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Omar Abdul Majid. Masya-Allah, cantik soalannya, membicarakan tentang bagaimanakah bentuk pergerakan yang dibolehkan dan pada masa yang sama supaya rasa khusyuk itu tidak hilang daripada diri kita. Tapi sebelum Ustaz jawab, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz. Teruskan menonton kami di Facebook dan kongsi Facebook Live kami. Dan sekarang ini Ustaz yang sedang melihat kita di Facebook sebanyak 2,002K yang sedang menonton kita. Masya Allah, menunjukkan bahawa betapa ramai anda yang di luar sana begitu mendahagakan ilmu walaupun berada di awal pagi. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Kita teruskan dengan jawapan Ustaz, insyaAllah. Baik, terima kasih Haji Omar atas soalan yang telah dikemukakan. Haji Omar ni memang teman setia kita ni. Betul Ustaz, masya-Allah. Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah memberkati dan memanjangkan umur beliau. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya kekuatan untuk meneruskan amal-amal ibadah khususnya solat dalam kehidupannya. Allahumma amin. Baik, persoalan yang berkaitan dengan bab solat tadi, pergerakan yang bagaimana yang boleh menyebabkan terbatalnya sesuatu amalan solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama di antara perkara yang berlaku ini iaitulah pergerakan yang dianggap dengan pergerakan yang besar. Ya, kalau sekadar katakan kita berada dalam keadaan berdiri qiyam, waktu itu kita menggaru tangan kita begini, ini dianggap sebagai satu pergerakan yang kecil. Tetapi pergerakan yang besar, contoh kalau kita kata tangan kita ini kita bergerak sekejap, kita bergerak sini, kemudian sekejap kita bergerak di sini, sekejap kita bergerak ke bawah, 3 kali dalam keadaan berturut-turut dalam satu rukun, maka ibadah solatnya terbatal. Tapi kalau sekiranya dia tidak berlaku dalam satu rukun, maksudnya ketika dia berdiri dia menggaru pipinya. Kemudian ketika dia rukuk dia menggaru pula kepala dia. Ketika dia i'tidal dia menggaru kakinya. Begitulah yang berlaku dalam solatnya, maka solat masih lagi tidak batal kerana tidak berlaku pergerakan berturut-turut sebanyak 3 kali di dalam satu rukun solat yang dilaksanakan ketika itu. Jadi yang dikira terbatal ini apabila pergerakan yang besar itu berlaku dalam satu rukun lebih ataupun 3 kali ke atas, dalam keadaan 3 kali berturut-turut, bahkan lebih daripada itu membatalkan ibadah solat tersebut. Dan yang kedua, saya juga tertarik tentang persoalan inilah yang berlaku di kalangan kita ketika kita berada di luar daripada sembahyang, kita tidak pernah terfikir apapun. Tapi time sembahyang kunci kita letak di mana, kemudian baju kita yang selama semua ini kita cari jumpa dalam Insya solat. Itu sesuatu perkara yang memang berlaku sebab di situlah usaha daripada syaitan untuk mengganggu akan perkara-perkara dan perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan. Sebab itu ada dalam satu riwayat di mana ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menghadapi hal tersebut. Jika tidak silap, kisah yang berlaku kepada Abu Talhah. Yang waktu itu Abu Talhah dia menunaikan ibadah solat, tiba-tiba hartanya, wang dia ketika itu terbang. Saya tidak pasti yang disebut dengan nama Dabsi. Saya tak ingat perkataan Dabsun itu. Dia merujuk kepada hartanya. Sebab kata-kata daripada Abu Talhah radhiyallahu anhu, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat ketika hartanya sedang melayang ketika itu terbang dan dia melihat dan memandang hartanya ketika itu sedang pergi, dan dia ada ketika itu ada perasaan, ada keinginan walaupun tidak secara langsung, ada keinginan untuk mengambil harta tersebut. Kemudian baru dia tersedar dan dia kembali semula untuk meneruskan ibadah solat, dan waktu itu dia terlupa berapa rakaat ditunaikan solat tersebut. Pada saat ketika itu dia memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan itulah dia gangguan daripada syaitan. Dan pada ketika itu para hadirin, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Talhah ketika menunaikan salat itu adalah di kebunnya,
dan disebabkan solatnya tidak khusyuk ketika itu, dia telah menyedekahkan seluruh kebunnya itu untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempergunakan untuk ajaran ataupun untuk agama Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Subhanallah, itu yang berlaku kepada Abu Talha. Maknanya ketika itu Abu Talha juga dia berada dalam keadaan tidak khusyuk ketika menunaikan solat. Jadi serupa seumpama kita juga waktu ketika menunaikan solat itu macam-macam perkara yang berlaku. Justru apa yang berlaku ketika itu Rasulullah ajar agar dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kemudian ludah di sebelah kirinya, ya, ludah di sebelah kirinya ketika itu. Tujuannya apa? Itu di antara salah satu amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita di masjid jangan buat begitu. Ya, saat ketika kita tunaikan solat, memang ada hadis yang mengatakan demikian. Pada saat ketika itu jangan kita lakukan demikian, tetapi boleh sahaja untuk membaca bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat ketika wujudnya gangguan tersebut, tapi dengan niat zikrullah. Jangan sampai kita niat itu untuk ucapan kata-kata kita. Sebab apa? Disebut dalam kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i menyatakan kalau sekiranya kita mengucapkan kalimah tersebut itu sebagai kata-kata daripada kita, bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, solat kita akan terbatal. Rasulullah bersabda, "Innas salata la yuslih fiha syai'un min kalamin nas walakin tasbihun wa takbirun wa qiraatul Quran." Sesungguhnya sembahyang itu tidak boleh di dalamnya itu kata-kata daripada manusia, akan tetapi dia adalah merupakan tasbih, dia adalah merupakan takbir, dan dia adalah merupakan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Ulama mengatakan ucapan-ucapan itu adalah merupakan zikir kepada Allah, tidak memberikan masalah. Tapi kalau kata-kata daripada manusia, maka sembahyang itu akan terbatal. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah dapatan kajian mengenai fiqh sirah membicarakan kepada kita pada hari ini tentang betapa hebatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kualiti ibadah solat itu. Mudah-mudahan kita jadikan medan ilmu. Tanyalah Ustaz secara langsung pada pagi ini dalam pengajian hadis, menulis ketika solat merupakan sumber ilmu untuk kita bertanyakan pelbagai soalan ataupun pelbagai apa jua pemikiran, buah idea yang mungkin datang daripada penonton sendiri, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan penonton kita. Maafkan saya tersasul Ustaz di awal pagi. Kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar dan juga Ustaz Firdaus Subihi. Saya Encik Ilyas daripada Air Hitam Pulau Pinang. Masya-Allah. Silakan tuan. Soalan saya begini. Ketika bersolat, mengerjakan solat, tiba-tiba sekeping siring terjatuh ataupun ada apa benda yang terjatuh, seperti tembok atau apa terjatuh, ataupun makmum yang bersolat di belakang kita pun jatuh pingsan. Apa yang perlu kita lakukan? Ataupun kalau kita berpaling dengan tiba-tiba dengan keseluruhan muka dan juga dada berpaling, adakah dikira batal dalam solat? Kerana kita untuk menyelamatkan ataupun untuk menyelamatkan dirilah ataupun seorang yang jatuh itu, kita untuk menyelamatkan seseorang. Boleh tak dikira atau dikira macam mana? Batalkah macam mana? Minta pencerahan daripada Ustaz itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita, Encik Ilyas daripada Pulau Pinang. Cantik soalan dia. Ketika solat mungkin ada sesuatu yang jatuh secara tak sengaja, memang terus berpaling lah Ustaz. Itu memang tindakan secara spontan. Ataupun ada jemaah yang mungkin pengsan dan sebagainya menoleh. Jadi bagaimana menurut Ustaz situasi, pandangan Ustaz mengenai situasi yang berlaku? Baik, terima kasih kepada Haji Ilyas atas soalan yang dikemukakan. Berkaitan tentang berpaling di dalam sembahyang tadi kerana disebabkan dinding runtuh contohnya. Sebelum saya masuk cerita tu ataupun jawapan tersebut, saya teringat ada suatu kisah yang berlaku kepada at-tabi'in yang bernama Muslim ibn Yasar radhiyallahu anhu. Di mana beliau ini dalam catatan riwayat, ya, ada beberapa riwayatlah, di antaranya kitab I'lam Siyar I'lamin Nubala dan beberapa kitab antaranya juga di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Itu ada disebutkan bagaimana keadaan beliau ketika beliau menjadi imam dalam solat waktu itu. Tiba-tiba dinding masjidnya ketika itu runtuh. Ada suatu bahagian sisi masjidnya runtuh dan ketika itu para jamaah yang menunaikan solat semuanya lari. Melainkan beliau, dia tidak terasa
yang dinding tersebut itu sedang runtuh dan waktu itu beliau meneruskan solat sehinggalah tamat solat tersebut, barulah disedari dindingnya ketika itu runtuh. Subhanallah. Ini keadaan bagaimana khusyuknya salah seorang di kalangan at-tabi'in yang menunaikan ibadah solat dalam keadaan tidak menyedari apapun yang berlaku melainkan fikiran dan juga tumpuannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal tersebut, jika sekiranya berlaku dinding tersebut, itu bukan sahaja makmum, imam pun kadang-kadang takut juga. Jadi dalam hal tersebut dia berada dalam keadaan dua situasi. Salat itu wajib dan juga nyawa itu wajib. Jika sekiranya ia melibatkan kepada nyawa, maka ketika itu nyawa perlu untuk didahulukan kerana solat itu boleh dilaksanakan pada waktu berikutnya. Maka yang wajib perlu untuk diselamatkan adalah nyawa tersebut. Maka kerana itu dalam hal yang demikian tadi tidak mengapa dia membatalkan solat tadi, kalaulah sekiranya betul berlaku untuk dia membatalkan solat tersebut dan kerana semata-mata untuk menyelamatkan nyawanya. Dan samalah juga keadaan situasi yang berlaku jika dia lihat sebelahnya itu ada jemaah yang tiba-tiba jatuh tanpa disedari ketika itu berlaku kerana ditakuti mungkin akan berlaku kematian tersebut sehingga menyebabkan dia menoleh ke arah kanannya sebagai contohnya ataupun kirinya dan menyebabkan dadanya ketika itu beralih untuk menyelamatkan, maka dalam hal tersebut memanglah solatnya terbatal. Dan ketika itu tidak menjadi kesalahan kepadanya untuk menyelamatkan orang yang berada di sebelahnya yang berada dalam keadaan yang berada dalam keadaan sakit ataupun sesuatu yang menimbulkan kecemasan dalam suasana ketika menunaikan solat tersebut. Soalannya tadi, apakah solatnya batal? Confirm solatnya ketika itu telah pun terbatal, tapi tidaklah menjadi kesalahan kepadanya kerana ingin menyelamatkan nyawa, maka nyawa itu lebih diutamakan berbanding dengan solat yang boleh dilaksanakan pada waktu berikutnya. Masya Allah. Jadi mengikut kepada situasi itu, menyelamatkan nyawa itu adalah lebih aula, adalah lebih afdal. Baiklah hadirin sekalian, banyak lagi persoalan-persoalan menarik yang bakal kita bincang. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ini saya nak mengucapkan tahniah kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kerana apa? Apabila anda melihat, apabila anda menonton, mendengar rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ini adalah satu majlis ilmu, medan ilmu di mana darjat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, ini adalah satu peluang untuk meningkatkan lagi kualiti kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firdaus Suki dan Dai Nizal. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Kedai Johor. Silakan Tuan Haji. Baik, soalannya Ustaz dan Dai. Dalam solat saya dah solat jemaah lah Ustaz. Jadi dalam banyak-banyak jemaah tu dia bersin lah Ustaz, mungkin penyakit ke apa tak tahu, banyak kali lah Ustaz. Lebih daripada 3 rasa saya. Dan bila bersin dia tertoleh ataupun menoleh, maknanya dia nak menahan daripada apa keadaannya tu. Jadi banyak kali Ustaz, adakah solatnya tu nak diteruskan boleh sah ke tidak ke, ataupun dia nak maknanya batalkan solat, buat solat lain. Itu saja persoalannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita sentiasa berjaya menembusi talian kita. Masya-Allah, kepada Tuan Haji Tukinan. Okey, satu soalan yang sangat baik yang memang yang sememangnya berlaku di dalam kalangan masyarakat kita. Sebagai contoh, ada yang nak bersin tapi bersin tu dia menoleh sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Jadi ikut kepada situasi ini yang manakah yang lebih afdal, sama ada kita nak meneruskan solat ataupun kita membatalkan solat, yakni keluar daripada solat. Mohon penjelasan insya-Allah.
Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinun atas soalan yang dikemukakan tadi. Menarik, ya. Tidak semua orang yang berada dalam keadaan baik dan juga sihat ketika menunaikan ibadah solat, dan cuma diperingatkan jugalah kepada para jemaah yang tidak sihat itu, kalau boleh janganlah datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ditakuti akan berlaku penyakit yang lebih teruk yang sedang melanda negara kita pada waktu dan juga di saat ini. Kerana pada saat yang serupa itu kita menjaga dan memelihara nyawa itu perlu untuk diutarakan ataupun diutamakan, sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tulku biaidikum ila tahlukah, janganlah kamu lontarkan diri kamu itu ke dalam kebinasaan. Baik, berkaitan tentang bab bersin tadi, juga sebenarnya ada cerita yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabatnya bersin, maka kan kita disunatkan untuk menyebut yarhamkallah, kata Syim, alhamdulillah disebut. Katakan dia menyebut alhamdulillah, yang bersebelah tu menyebut yarhamkallah. Ucapan seumpama ini sekiranya diucap tadi kerana menjawab apa yang disebutkan, itu sembahyang rakan yang berada di sebelah pun akan membatalkan solat. Kerana apa? Sebab dia bukan dianggap sebagai zikir kerana menjawab hasil daripada ucapan yang diutarakan oleh temannya yang berada di sebelah. Sebab itu berhati-hati. Walaupun kita sudah menjadi kebiasaan dengar sahabat itu sebut alhamdulillah, sebut sebelah tu yarhamkallah, hati-hati, itu boleh membatalkan salat kita disebabkan kata-kata itu dianggap sebagai kalamun nas, kata-kata manusia. Baik, berkaitan dengan hal tersebut tadi, apakah membatalkan salat sehingga menyebabkan kepalanya teralih daripada arah kiblat tersebut? Sembahyang tetap tidak batal. Solat tetap sahaja tidak batal ketika itu, dalam keadaan dia lakukan tadi bukan sengaja. Yang bersin ini dia tidak akan berlaku dalam keadaan sengaja. Hidung kita gatal, kita bukan buat-buat, tapi dia berlaku dalam keadaan tidak sengaja. Sembahyang tetap sahaja tidak batal selagi mana dadanya tidak beralih daripada arah kiblat tersebut. Jadi ketika dia bersin waktu itu, teruskan solat walaupun dia berulang-ulang bersin tersebut, sebab dia bukan hasil daripada kesengajaan yang dilakukan olehnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, cantik penerangan daripada Ustaz. Jadi saya sarankan buat seketika waktu ini Ustaz, ya, bagi mereka yang dah memang sakit, yang memang rasanya memang dah teruk, tak perlulah untuk menghadiri ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sangat menjaga kesihatan, Islam sangat menjaga nyawa. Mudah-mudahan kita rehatkan dulu, sembuhkan diri terlebih dahulu, baru kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani Mursid daripada Banting. Masya-Allah, silakan puan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini, saya ingin tahu biar tidak keliru. Kita sedang solat, tetapi suami tu balik kerja, dia mengetuk pintu dan memanggil-manggil. Apakah hukumnya? Kita biarkan aja ke atau kita batalkan solat tu membuka pintu? Apa hukumnya Ustaz? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Puan Siti Rohani. Satu soalan yang memangnya berkualiti, hatta saya pun pernah terbaca di dalam mana-mana kitab. Baik Ustaz, berkenaan dengan tengah solat kemudian ada panggilan ketukan daripada pintu, mungkin suami baru balik ataupun anak bising, Allahu alam. Jadi bagaimanakah mengikut pandangan Ustaz berkenaan dengan situasi ini? Baik, terima kasih pada Puan Rohani atas soalan yang diberikan. Berkaitan tentang soal saat ketika kita menunaikan ibadah solat tersebut, tiba-tiba ada orang datang ataupun mungkin telefon berdering. Mungkin boleh berlaku dalam keadaan demikian. Dia ada dua situasi solat yang kita laksanakan. Jika sekiranya solat yang kita laksanakan itu adalah merupakan solat sunat, maka tidak menjadi kepada kita tidak berdosa untuk kita membatalkan solat tersebut, untuk kita menyahut panggilan ataupun untuk menyambut tetamu yang sedang hadir ketika itu. Sebab solat itu juga adalah sunat dan menyambut tetamu itu adalah sesuatu yang digalakkan di dalam Islam. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi antara salah satu kaedah ataupun adab kita nak memuliakan tetamu kita saat ketika dia datang dan dia hadir, kita sambut dia dalam keadaan yang terbaik. Itu kalau sekiranya solat yang kita laksanakan adalah solat sunat. Sebaliknya, kalaulah sekiranya solat yang kita laksanakan itu adalah solat yang wajib,
khususnya kepada para muslimat, memang afdal sebaik-baik solat yang wajib itu bukan di masjid. Ya, afdalus solah, sebaik-baik solat bagi para muslimat itu adalah di dalam rumahnya, bagi solat yang fardu. Maka pada saat ketika sedang menunaikan solat, ada ketukan, kemungkinan suaminya, kemungkinan anaknya, kemungkinan dengan pelbagai bentuk kemungkinan tersebut, teruskan sahaja solat tersebut, sebab solat yang dilaksanakan itu adalah sesuatu yang wajib berbanding dengan ketukan ataupun panggilan daripada tetamu-tetamu yang hadir ke rumahnya ketika itu. Solat diteruskan, habis sahaja daripada solat tersebut dia boleh berhubung dengan orang tersebut, siapa yang ada di luar, contohnya dia tunggu tadi, dan pada saat ketika itu kita memberitahu, minta maaf saya berada dalam keadaan menunaikan ibadah solat. Jadi takkanlah tetamu ataupun seorang suami tadi dia nak marah pada saat ketika isterinya sedang berada dalam keadaan solat tersebut. Pastinya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia faham akan situasi yang berlaku ketika itu. Justru berikan penerangan dan juga penjelasan kepada orang yang hadir tadi, memaklumkan bahawa dia berada dalam keadaan menunaikan ibadah solat fardu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Cantik penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan menjawab persoalan yang telah pun diberikan oleh Puan Siti Rohani, insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Izzara. Soalannya adalah, bagaimana keadaan menoleh ketika solat apabila berada di depan Kaabah? Masya-Allah. Kita diwajibkan untuk memandang di mana tempat sujud, namun apabila di situasi apabila berada di depan Kaabah, apakah dibolehkan untuk menoleh ke Kaabah untuk melahirkan kekhusyukan itu sebagai kehambaan ketika solat? Cantik pandangannya Ustaz. Maafkan saya, cantik persoalan ini. Jadi sebenarnya saya macam terlintas sebenarnya ketika pengalaman ketika mengerjakan umrah. Ada kalanya bila solat tu biasa kali pertama Ustaz sampai kan, jadi kita pun rasa macam nak tengok je Kaabah tu Ustaz. Jadi macam mana yang lebih afdal dan sepatutnya? Subhanallah. Terima kasih kepada Izzara atas soalan tersebut. Berkaitan dengan memandang Kaabah itu juga adalah merupakan satu perkara yang disunatkan. Di luar daripada sembahyang, ketika kita memandang Kaabah tersebut, itu adalah satu benda yang memberikan pahala kepada kita dengan memandang Kaabah. Memang ada dalam beberapa catatan-catatan yang diutarakan oleh para ulama, ru'yatul Kaabah ataupun melihat kepada Kaabah tersebut. Namun begitu, dalam kita menunaikan ibadah solat, soalan yang dikemukakan juga adalah satu soalan yang menarik. Kalaulah sekiranya dengan kita memandang ke hadapan Kaabah tersebut itu boleh menghasilkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalaulah sekiranya dengan memandang Kaabah tersebut itu menghasilkan kepada kita kelalaian, besar sungguh Kaabah ni, oh dia dibuat daripada kain tersebut, oh ini di hadapan ini adalah merupakan Hijr Ismail, di hadapan itu adalah merupakan Maqam Ibrahim, kemudian dilihatlah satu persatu mana rukun Yamani dan sebagainya, mana letak Hajarul Aswad, akhirnya menyebabkan solatnya itu terleka ataupun dalam ibadah tersebut hilangnya khusyuk. Bagaimana mungkin nak menjadi solat itu dalam keadaan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang sempurna? Sebab berdasarkan kepada ayat yang telah pun kita bicarakan tadi, Allah mengatakan orang yang berjaya itu antaranya adalah orang yang menunaikan salat dalam keadaan khusyuk. Sebab itu ada suatu peristiwa ataupun ada satu perkara yang ditimbulkan oleh orang yang bertanya. Satu ketika saya membaca dalam kitab fiqh yang diutarakan, bagaimana kalau sekiranya saya menunaikan solat itu dalam keadaan memejamkan mata? Sebab asalnya itu adalah dengan memandang kita pada tempat sujud, maudhi'us sujud, pada tempat sujud kita. Tapi dengan memejamkan mata itu untuk melahirkan khusyuk, maka itu lebih afdal daripada memandang tempat sujud tersebut jika sekiranya dia boleh memberikan kepadanya kekhusyukan ketika menunaikan ibadah solat tersebut. Walaupun begitu, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan tempat yang paling afdal ketika kita menunaikan salat itu adalah dengan melihat pada tempat sujud tersebut sebagai tanda ta'zim dan juga beradab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. At-ta'addub bi amamillah, itu adalah merupakan beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, matlubun, dia adalah merupakan sesuatu yang dituntut di dalam kita menunaikan ibadah salat tersebut, sebagaimana yang berlaku dalam hidup kita bersama dengan orang-orang yang besar,
begitulah keadaan kita di hadapan Allah itu lebih utama dan perlu untuk diambil berat dan perhatian. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, cantik penerangan daripada Ustaz. Apabila kita melihat tempat sujud, itu tanda kita ta'zim dan juga beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan WhatsApp yang seterusnya. Soalan daripada Haji Saleh Shah Alam, insya-Allah. Soalan saya, ketika berjemaah berdua, adakah batal solat seorang makmum yang berundur ke belakang apabila jemaah itu disertai makmum yang baru sahaja tiba? Bagi menyamakan saf dia berundur tanpa berhenti-henti yang dikira 3 gerakan berturut-turut. Terima kasih, mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Jadi berdasarkan kepada situasi ini, cantik soalan ini, saya kira mungkin Ustaz boleh memberikan kepada kita penjelasan tentang ketika berundur 3 kali berturut-turut perlu berhenti ataupun terus 3 kali berturut-turut sahaja, Ustaz. Mohon pencerahan, insya-Allah. Baik, terima kasih Haji Saleh atas soalan tersebut. Berkaitan bagaimana cara untuk menggerakkan. Pertamanya, memang di dalam Islam ini dituntut untuk menyamakan saf. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata dalam satu hadis, Rasulullah menyebut sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis solah. Samakanlah ataupun ratakanlah akan saf kamu, akan barisan kamu, fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya menyamakan saf itu adalah di antara kesempurnaan ibadah solat. Baik, dalam hal demikian tadi dia menunaikan solat hanya berdua, adanya imam dan ada seorang makmum. Waktu itu bagaimana caranya? Makmum berada di sebelah kanan daripada imam untuk menunaikan solat dalam keadaan berjamaah. Dan tiba-tiba datang suatu lagi makmum yang lain yang ketika itu ingin menunaikan solat bersama dengan makmum dan juga imam tadi. Jadi apa yang berlaku dalam situasi tersebut? Makmum yang pertama tadi, makmum yang masuk untuk menunaikan solat tadi, dia pun mengangkat takbiratul ihram dan kemudian mencuit makmum yang berada di belakang imam tadi agar dia sedar yang dia ini bukan sahaja berseorangan untuk menunaikan solat tadi, sedangkan dia sedang berada dalam keadaan berdua, dia berundur ke belakang. Soalannya, bagaimana cara dia berundur? Cara dan kaedah berundur di dalam mazhab Asy-Syafi'i, pergerakan tersebut itu mestilah berlaku bukan dalam keadaan mutawaliyat, bukan dalam keadaan berturut-turut, ya, dalam keadaan berturut-turut. Jadi katakan dia bergerak satu selangkah, kemudian samakan dahulu selangkah. Kemudian sesudah daripada itu dia bergerak lagi selangkah, samakan selangkah, dan setelah dia berhenti sebentar, dia meneruskan ke belakang selangkah dan selangkah sehinggalah sama kedudukan tersebut. Biarpun tadi selangkah dan kemudian selangkah itu dalam keadaan lebih daripada 3 kali. 1, 2, kemudian 1, 2 untuk menyamakan bersama dengan makmum yang berada di belakang. Maka dalam bab tersebut solat tidak terbatal. Yang terbatal bagaimana? Dia bersembahyang, dia berundur ke belakang tadi dalam keadaan 3 kali dan lebih daripada itu. 1, 2, 3, 4 ke belakang. Jadi dalam keadaan demikian itu dianggap solatnya terbatal. Itu yang dianggap tadi dalam keadaan berturutan. Kalau sekiranya dia berhenti 1 dan 2, dia berhenti, kemudian sambung lagi 1 dan 2, berhenti, dan berikut sampai 1 dan 2 dia berhenti ke belakang, solat itu tidak terbatal. Boleh. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, yang penting dia tidak bergerak dalam keadaan 3 kali sekaligus, dia bergerak dalam keadaan berturut-turut. Jika itu berlaku, maka solat yang dilaksanakan itu tidak sah, kerana dalam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan pergerakan seumpama ini akan membatalkan ibadah solat tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, cantik penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz menerangkan kepada kita. Demikianlah kaedah fiqhiyah dalam memastikan bertambahnya kualiti ibadah kita. Apabila nak beribadah, kita juga amat memerlukan kepada ilmu. Mudah-mudahan adanya kita mencapai tahap kesempurnaan di dalam amal ibadah solat. Baik, kita pergi kepada pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan Dain dan kru-kru yang rahmati oleh Allah, insya-Allah. Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Ya, silakan Mamu. Soalan Mamu, kadang-kadang Mamu semayang ni memang tak khusyuk, tapi lain orang tengok lawan Mamu khusyuk, tapi Mamu tak khusyuk. Sekali semayang benar khusyuk. Sebab apa yang Mamu semayang ni tak khusyuk? Bagaimana Mamu nak buat khusyuk dengan semayang ni? Cara apa yang Mamu nak buat? Tapi orang tengok Mamu khusyuk, tapi Mamu sendiri sini tak khusyuk. Bagaimana Mamu nak buat?
Ustaz dan Da'i dan kru-kru semua doa lah angkat mamu bagi mamu khusyuk dalam semayang. InsyaAllah doa angkat mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan dan juga mengurniakan amal ibadah yang diterima kepada pemanggil kita iaitu Mamu Hanifah Amin. Allahumma ya amin. Cantik soalannya, punca tidak khusyuk dan pada masa yang sama bagaimanakah lagi kaedah-kaedah yang terbaik untuk memastikan kita khusyuk di dalam amal ibadah kita, insya-Allah. Mohon penjelasan. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya saya mengucapkan syabas atas soalan yang dikemukakan oleh Mamu. Soalan ini adalah satu soalan yang bagus. Bagaimana sebenarnya kita nak melahirkan rasa khusyuk kita ketika kita menunaikan solat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Memang di kalangan kita ni jarang, qalil, ya. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta bantuanlah kamu dengan bersabar dan juga tunaikan ibadah solat, akan tetapi dia adalah merupakan sesuatu perkara yang berat, melainkan hanya kepada orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, bagaimana nak melahirkan rasa khusyuk kita kepada Allah? Pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita hati yang khusyuk. Tadi seperti mana yang saya telah pun sebutkan di permulaan mukadimah pertemuan kita, amalkan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada jiwa yang tidak pernah rasa puas, dan daripada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjelmakan kekhusyukan dalam kita melaksanakan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tertarik di antara catatan yang disebut di dalam kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, catatan daripada Syekh Sa'id Hawa rahimahullah, dan begitu juga di dalam kitab Mukhtasar min Hajjil Qasidin, catatan daripada Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, di mana disebutkan ada beberapa sebab yang boleh menyebabkan solat kita khusyuk. Yang pertama di antara sebabnya adalah, antara perkara yang pertama iaitulah hudurul qalb. Kita kena hadirkan hati kita untuk menunaikan ibadah solat tersebut. Di kalangan kita ni, ketika kita menunaikan solat ni, kadang-kadang hati kita tidak hadir. Hati kita tidak datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh, kalau katakan kita berminat dengan sesuatu. Saya berminat, tiba-tiba ada keluaran kereta yang terbaru. Ketika di mana sahaja kita akan berfikir, time waktu tidur pun masih lagi ingat. Selagi tidak beli barang tersebut, itu kita akan ingat. Kenapa boleh ingat benda-benda tersebut? Hudurul qalbi. Kerana kita hadirkan benda tersebut di dalam hati kita. Samalah juga dengan solat yang kita laksanakan. Perlu untuk kita menghadirkan diri kita. Kenapa? Bayangkan kita sekarang ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan solat, wajahnya merah. Seakan-akan nak menunjukkan wajah marah. Sebenarnya hakikatnya ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam berasa takut sebab sedang berhadapan dengan Allah yang sedang melihat solat yang dilaksanakan. Masakan tidak, solat ini adalah merupakan waktu kita nak berbual dengan Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita membaca Fatihah, Allah menjawab jawapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamadani abdi, hamba aku sedang memujiku. Ar-Rahmanirrahim. Majadani abdi, hamba aku sedang memuliakan dan meninggikan aku. Sehinggalah sampai kepada penghujung surah Fatihah, bila kita sebut waladdallin itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, hadza baini wa baina abdi wa baina abdi ma sa'al. Inilah di antara aku dan hamba aku, dan bagi hamba aku itu apa yang dia minta, mintalah pada aku. Itu kata-kata daripada Allah, ucapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita menunaikan ibadah solat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, selain daripada kita berdoa dan seterusnya untuk menghadirkan khusyuk tadi, timbulkan rasa minat kita, cinta kita untuk menunaikan solat. Kita sedang berhadapan dengan Allah, segala kehidupan kita ini berada di bawah pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah yang menentukan rezeki dalam hidup ini juga adalah Allah. Kenapa tidak waktu solat itu kita tunjukkan solat yang terbaik, amalan yang terbaik, kerana kita sedang bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bertambah kualiti amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah hadirin, kita tawakuf seketika, kita kembali selepas ini insya-Allah.
Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Niza dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah, tabarakallah. Innallaha ta'ala bu'da 'abdu min rabbih huwa bisu'i adabi. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala jauh daripada kita hanya kerana buruknya adab kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan menonton rancangan Tanyalah Ustaz, pengajian hadis, menulis ketika solat ini lebih lagi mendatangkan kefahaman kita macam mana nak jadikan solat ini adakah solat yang terbaik, yang paling berkualiti dalam amal ibadah kita. Masya-Allah. Teruskan menonton dan menyumbang segala persoalan-persoalan yang menarik daripada anda, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan daripada Nur Dahlia Biru. Cantik soalannya. Sekiranya solat di surau perhentian seperti RNR, kadang-kadang kaum wanita meletakkan beg di hadapan dan di tepi ketika solat, betul? Apakah hukumnya jika mata menoleh ke arah barang yang diletakkan itu kerana bimbang kalau dicuri? Adakah solat itu sah dan apakah hukum tidak khusyuk dalam solat kerana berprasangka buruk terhadap orang lain? Situasi ini memang selalu berlaku, Ustaz. Masya Allah. Mohon pencerahan daripada Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Nur Dahlia atas soalan yang dikemukakan. Jadi berkaitan tadi dalam solat tersebut, beg diletakkan di hadapan. Sebenarnya dalam kita menunaikan ibadah solat, di antara salah satu perkara yang mustahab, yang sunat untuk kita laksanakan ketika kita menunaikan solat, kita meletakkan di hadapan itu sesuatu barang yang disebut dengan nama sutrah. Ya, yang disebut dengan nama sutrah. Sama ada kita meletakkan tongkat di hadapan kita yang setinggi lebih kurang 30 cm, ataupun juga mungkin kita sembahyang berhadapan dengan dinding yang jaraknya adalah 3 hasta daripada kita lah, maknanya di hadapan itu 3 hasta. Dan pada saat yang serupa, kalau sekiranya tidak ada dinding, tidak ada sutrah, tongkat pun tidak ada yang setinggi lebih daripada 30 cm tersebut, di dalam mazhab Syafi'i sebagai contohnya apa yang disebutkan di dalam kitab Mu'tamad, itu juga dibicarakan boleh diletakkan khatta-khattan, artinya dia meletakkan, menggariskan. Kalau kita tengok di masjid-masjid sekarang ini sudah ada kapet garisan untuk berdiri. Itu disebut sebagai satu garisan, itu pun tidak menjadi masalah. Dan tadi kalau katakan barang tersebut letak di depan tu bagaimana Ustaz? Mustahab lah. Kita letakkan demikian, itu sebagai tanda yang disebut dengan istilah sutrah atas perbuatan tadi. Itu yang pertama. Perkara yang kedua tentang persoalan letak di sebelah kiri ataupun letak sebelah kanan. Mata kita melihat, ulama mengatakan masih lagi tidak makruh dengan sekadar kita melihat sedemikian rupa, tetapi kalau menghilangkan khusyuk itu akan menimbulkan makruh di dalam melaksanakan ibadah solat tersebut. Dan juga tadi tentang soal sangka buruk. Ketika menunaikan solat dalam solat tadi ada sangkaan, itu menimbulkan memang tidak khusyuk. Betul. Dalam sembahyang tersebut, dia ni siapalah. Akhirnya dia ni siapa. Saat ketika itu terlupa dah surah Al-Fatihah ni dah habis baca ataupun tidak. Surah Fatihah ataupun pada saat ketika itu dah rukuk ataupun tidak. Sedangkan dia berdiri ketika itu. Jadi dalam hal demikian menghilangkan kekhusyukan dalam solat juga akan menimbulkan kurangnya pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi dalam keadaan demikian, elakkan daripada kita bersangka buruk. Dalam Islam ini Allah menyebut ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kamu kebanyakan. Bukan tidak boleh bersangka buruk, ada kalanya boleh dibenarkan dengan situasi-situasi yang tertentu, tapi kebanyakan daripada sangkaan itu dia membawa kepada dosa. Ya, jadi justru daripada itu, elakkan daripada bersangka buruk. Doalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita hati yang sentiasa bersih daripada berfikiran dengan fikiran-fikiran yang tidak positif, fikiran yang boleh membawa kepada hilangnya khusyuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain saya nak sebutkan ada satu tips yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan ibadah solat tersebut. Antaranya baginda akan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafasihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, min hamazihi, daripada gangguan-gangguan, wa nafhihi, itu disebut oleh para ulama iaitulah kesombongan yang ada pada syaitan, wa nafasih,
nafasih bisikan-bisikan daripada syaitan itu sendiri. Itu di antara apa yang diajar oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan amalan tersebut itu dapat menghilangkan konsentrasi kita ataupun kehusyukan kita ketika menunaikan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan ta'awuz yang kita lakukan, dengan doa amal ibadah yang kita lakukan, menjauhkan kita daripada sebarang bentuk godaan syaitan. Baik Ustaz, saya ada satu soalan di sini. Sebagai contoh, keadaan Nizal berada dalam keadaan situasi traffic jam lah Ustaz. Okay, traffic jam. Jadi kereta saya menghala ke sebelah sini, sebelah kanan. Jadi ketika nak memulakan solat, jadi saya kena menghadap ke arah kiblat, kena ambil kiblat dulu. Kalau tengok kepada app, sebab sekarang zaman dah canggih kan. Kiblat di belakang ataupun sebelah kiri mungkin. Jadi kena menghala ke arah kiblat dulu, kemudian barulah kita solat seperti biasa. Jadi macam mana Ustaz, menurut pandangan Ustaz, situasi yang saya lakukan ini? Okey. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Pertama, bila kita menunaikan ibadah solat tersebut, kita kena ingat ada rukun-rukun di dalam solat. Salah satu di antara rukun sahnya solat. Dia ada rukun dalam solat dan ada rukun-rukun sah bagi solat. Ya. Baik, ada beberapa syarat sah bagi ibadah solat tersebut. Syarat sah untuk menunaikan ibadah solat fardu ini, dia mestilah salah satunya selain daripada berwuduk, itu adalah istiqbalul kiblah. Dia mestilah menghadap ke arah kiblat. Baik, katakan sembahyang dalam keadaan demikian, yang saya menariknya persoalan ini, solat yang kita laksanakan itu solat apa? Kalaulah sekiranya solat tersebut itu adalah solat ketika kita musafir, solat nawafil ataupun solat sunat ketika musafir, saat ketika kita berada dalam kenderaan, ulama mengatakan tidak mengapa untuk tidak menghala ke arah kiblat. Oh, saya nak buat solatlah 2 rakaat. Duduk pun tidak menjadi masalah. Jadi dia pun sembahyang walaupun tidak menghala ke arah kiblat, maka ketika itu masih lagi sembahyang tersebut sah. Ini disebut oleh para ulama sekiranya seseorang itu menunaikan solat sunat di dalam kenderaan. Dan yang kedua, solat yang tidak menghala ke arah kiblat itu, iaitulah solat yang disebut dengan nama salatul khauf, sekiranya berlaku dalam peperangan, situasi peperangan ketika itu, yang dia berada dalam keadaan sembahyang, walaupun kaifiatnya ada disebut oleh para ulama, tapi sebagian ulama mengatakan bahawa tidak menjadi masalah untuk dia menghala ke arah tempat yang lain. Sebab kenapa? Kerana ketika itu dia berada dalam situasi peperangan yang berlaku pada saat ketika dia menunaikan solat khauf. Baik ya. Yang seterusnya dalam soal tadi, katakanlah dia berada dalam keadaan jam, dan pada saat ketika dia berada dalam jam tersebut, jangkaannya ketika itu kalau sampai di rumah, solat yang hendak dilaksanakan itu tidak akan dapat dilaksanakan. Sebenarnya dia boleh untuk menjamakkan solat. Namun begitu, kalau katakan dia menunaikan sembahyang dalam keadaan dia berada di dalam kenderaan tersebut itu, dalam keadaan kerana ingin meraihkan waktu tersebut. Ada dalam kitab-kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i disebut dengan nama solat hurmatul waqt, iaitu solat untuk kita menghormati waktu tersebut. Itu tidak menjadi masalah, tetapi kena qada balik solat yang dilaksanakan tadi semasa berada di dalam solat. Kenapa? Sebab berdasarkan kepada ayat suci Al-Quranul Karim, Allah menyebut innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat ke atas orang-orang yang beriman itu adalah merupakan sesuatu waktu yang telah ditentukan, waktu dan juga saat untuk menunaikan salat tersebut. Jadi dalam keadaan demikian, ketika berlaku jam tersebut, apa yang boleh dilakukan? Dia boleh untuk meniatkan untuk jamak, untuk menjamakkan salat tersebut. Saya menjamakkan solat ini dalam waktu asar, disebabkan ketika itu dia tidak tahu jam itu berlaku. Tapi kalaulah sekiranya memang niat tadi untuk saya nak lalu juga jam ni, memang dapatlah kita buat jamak, itu dalam keadaan demikian itu ulama timbulkan soalan, sebab dia tahu dah jam tersebut akan berlaku dan sengaja dia lakukan demikian, berarti dia telah menyusahkan diri dia untuk menunaikan ibadah solat tadi, dan dalam keadaan demikian itu boleh menyebabkan kepadanya berdosa kerana sengaja dia melakukan hal yang sedemikian. Masya-Allah. Ustaz, macam mana pula dengan situasi orang yang berada di atas kapal? Okey. Orang yang berada di atas kapal maknanya memang situasi yang sama, cuma bezanya berada di lautan. Mungkin kena ambil arah kiblat tertentu dulu, ataupun kita katakan nelayan yang sedang memancing dengan kapasiti kapal yang tidak terlalu besar untuk solat betul-betul menghala ke arah kiblat dan sebagainya, insya-Allah. Okey, dalam situasi tertentu yang berada di atas kapal ini,
Sebab itu pastikan kapal yang kita nak laksanakan, kapal yang kita naiki itu ada tempat dan lokasi untuk menunaikan ibadah solat tersebut. Ya, kena pastikan hal tersebut. Sebab memang kita tak boleh, solat wajib ni ataupun solat fardu ni dia tidak boleh dilaksanakan selain daripada arah kiblat. Bila dilaksanakan dalam keadaan demikian, ya, kalau katakan nak menghormati waktu itu satu, tetapi solat itu perlu untuk diqada semula. Maknanya solat tersebut perlu dilaksanakan. Kenapa? Sebab solat fardu ini syarat sah dia adalah menuju ataupun menghalakan ke arah kiblat untuk dilaksanakan ibadah tersebut. Jadi dalam hal demikian tadi cuma soalannya, kalau katakan dia menunaikan solat di kapal, katakan dia menunaikan solat dalam keadaan berdiri tadi tiba-tiba bergoyang, saat ketika itu boleh tak duduk? Contoh. Okey, kalau sekiranya berada dalam keadaan demikian sehingga menyebabkan dia tidak boleh mampu untuk menunaikan solat dalam keadaan khusyuk ketika berdiri dan menyebabkan akan terjatuh, itu dibenarkan untuk menunaikan solat dalam keadaan wuduk tersebut, dalam keadaan duduk tadi, kerana dianggap sebagai satu darurah ketika dia melaksanakan solat tadi. Jadi ad-darurah tubihul mahzurat, bahawa darurat itu dibenarkan saat ketika ada benda-benda yang menghalang ke atas dirinya untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan sempurna tadi. Jadi boleh. Cuma arah kiblat tadi tetap dia kena menghala ke arah kiblat. Tetap. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penjelasan yang telah pun diberikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada sidang penonton sekalian, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Al-Ali Ali. Baik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semasa musafir, saya telah singgah di sebuah surau untuk menunaikan solat. Surau ditutup, saya solat di tepi surau sahaja. Ketika solat, ada jemaah datang dan memusingkan badan saya ke arah kiblat yang betul. Saya teruskan solat seperti biasa. Adakah sah solat saya ketika itu? Mohon pencerahan Ustaz agar tahu dan tidak keliru. Masya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bertanya, Al-Ali Ali, insya-Allah. Okey, terima kasih soalan yang dikemukakan oleh Al-Ali Ali. Perkara yang berkaitan dengan ibadah solat, salah satu di antara perkaranya yang perlu kita lakukan, mesti kita yakin arah kiblat yang kita tuju. Nak yakin ni macam mana? Pertama kita kena tanya orang di situ, bukan orang lain. Maknanya tanyalah kepada, katakan kes ini berlaku di RNR sebagai contohnya. Jadi dalam keadaan demikian dia boleh tanya, ni betul ke arah kiblat, kepada peniaga yang ada di situ ataupun tukang basuh tandas dan sebagainya. Jadi saat ketika itu kalau ditunjukkan arah tersebut, itu salah satu di antara cara untuk menentukan arah kiblat, ataupun dengan menggunakan kita punya arah kompas yang ada, sama ada melalui handphone ke ataupun kita bawa kompas sendiri. Itu salah satu di antara tanda kita nak menunjukkan ataupun menghala ke arah kiblat tersebut. Tiba-tiba waktu ketika kita menunaikan solat tadi, kita dah mengikut kepada arah tersebut, datang seseorang itu dia menghalakan. Mungkin ada kerosakan pada kompas kita contohnya, ataupun mungkin handphone kita ni pun saat ketika itu tidak ada line offline. Betul. Dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku, tiba-tiba ada orang yang arahkan kita kepada arah yang lain untuk menunjukkan tentang ketepatan arah kiblat tersebut. Soalannya, apakah solat yang kita laksanakan itu batal? Jawapannya, solat yang kita laksanakan tetap tidak batal, sebab ketika itu dia menunaikan solat tadi asalnya dalam keadaan dia yakin arah kiblatnya, tetapi rupa-rupanya dia bersilap dan dia mengikut hala yang ditunjukkan oleh orang yang menunjukkan tempat dan juga arah kiblat tersebut, maka ketika itu sembahyang perlu untuk diteruskan kerana solatnya adalah sah. Masya Allah, tabarakallah. Sebab isunya yang berlaku tadi kerana keyakinan dia pada awal sebelum menunaikan solat itu untuk menunaikan solat. Tapi kalau dalam keadaan tidak yakin, main agaknya, agak ketika itu sembahyang tetap tidak sah. Tapi saya cantik dengan penerangan Ustaz di awal tadi. Sebenarnya kita pun telah berada di zaman yang canggih sebenarnya. Dunia tanpa sepadan, hanya dengan menggunakan aplikasi telefon Ustaz, ya, kita boleh tahu di mana arah kiblat yang sepatutnya. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat terhadap soalan yang telah pun diberikan. Baiklah, sebenarnya kita program besar Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Banyak lagi soalan-soalan menarik yang bakal kita kupas bersama kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu
daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin.